Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita akan belajar bab yang ke-11 iaitu transformasi isometri dalam subtopik yang kedua iaitu translasi. Okey, translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey, translasi adalah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey, contohnya di sini kalau awak tengok satu objek iaitu IRT, objek segitiga, dan imejnya adalah I prime, R prime dan T prime. Okey. Masing-masing dipindahkan daripada suatu titik kepada titik yang baru menggunakan jarak yang sama. Maka terhasillah imej yang sama bentuk. Okey. Contoh 4, kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi, berikan justifikasi. Okey, kalau awak tengok soalan A, ada dua anak panah. Di sini objek dan imej. Okey, adakah ini translasi? Ya, dia adalah translasi kerana bentuk, saiz dan orientasinya sama. Okey, bila digerakkan, muncungnya adalah sama. Okey. B. Gambar rajah B, adakah ia translasi? Tidak, bukan translasi kerana orientasinya tidak sama. Okey, muncungnya dua-dua menghadap ke depan. Okey. Kita tengok yang seterusnya 11.2.2, perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Okey, perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Vektor translasi merupakan pergerakan yang mempunyai arah dan magnitude. Vektor ini juga dikenali dengan anak panah. Okay. Penentuan translasi berdasarkan nilai dan arah suatu vektor. Kalau awak tengok di sini, satu gambar rajah, OP vektor dikenali sebagai suatu vektor. Maksudnya daripada O ke P, arahnya mempunyai anak panah. Okey, bila ada anak panah ni, kita tahu dia adalah vektor. Arah pergerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Okey, jarak pergerakannya pula adalah bilangan unit. Okey, vektor translasi boleh diwakilkan dalam bentuk AB. Okey, jadi kalau awak tengok di sini, vektor translasi ditulis sebagai AB. Okey. A ini diwakilkan apabila dia bergerak ke kanan, maksud pergerakannya adalah positif. Okey, jika A bergerak ke kiri, maka pergerakannya adalah negatif. Okey, manakala B pula akan bergerak ke atas dan ke bawah. B akan bergerak ke atas sekiranya dia positif dan B akan bergerak ke bawah sekiranya dia adalah negatif. Okey. Kita tengok seterusnya contoh yang kelima, tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan. Bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey. Kita tengok soalan A, titik P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, jadi macam biasa daripada titik P kita akan bergerak 2 unit ke kiri. 1, 2. Okey. Lepas tu kita akan gerak 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. Okey, jadi titik P yang baru adalah di sini. P prime. Okey. Lukis vektor translasi.
Jadi kita akan sambung daripada objek ke image. Daripada titik asal ke titik yang baru. Okey, kita sambung. Titik dari sini ke sini. Kalau vektor mesti ada anak panah. Jadi P ke P prime. Okey, ini adalah vektor. Okey, seterusnya kita tengok titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Jadi dia akan bergerak dulu 5 unit. Kita boleh tulis dia dalam bentuk macam ni. 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Okey, jadi kita akan gerak 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan kita akan gerak 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik P yang baru, P prime adalah di sini. Okey, lepas tu kita akan lukis vektor bagi objek P dan image P. Okey. Kalau vektor menunjukkan arah pergerakan. Kalau arah pergerakan maksudnya daripada objek ke image. Jadi, anak panahnya mestilah begini. Okey. Kita tengok C. Titik P bergerak 6 unit ke bawah. Okey. 6 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi P di sini. Okey, bila kita nak lukis vektor, vektor menunjukkan arah pergerakan daripada P ke P prime. Jadi anak panahnya mestilah seperti ini. Okey. Anak panah ke bawah. Seterusnya kita tengok D. Titik P bergerak 3 unit ke kanan. Okey. P bergerak 3 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, seterusnya kita tengok titik P bergerak 3 unit ke kanan. Okey, so kita akan lompat 3 unit. 1, 2, 3. Jadi P prime adalah di sini. Okey, jadi kita nak lukis vektor daripada objek asal ke image. Okey, lepas tu kita boleh anak panah dia seperti ini. Okey. Tengok yang seterusnya. Bentuk vektor translasi ditulis sebagai AB. A mewakili pergerakan selari dengan paksi X. A bernilai positif jika objek pergerakan ke kanan dan bernilai negatif jika objek bergerak ke kiri. Okey, manakala B mewakili pergerakan yang selari dengan paksi Y, B bernilai positif jika bergerak ke atas dan bernilai negatif jika bergerak ke bawah. Oleh itu, translasi bagi image yang dihasilkan oleh objek pada rajah di sebelah ialah 3, negatif 2. Okey, bergerak ke kanan dan ke bawah. Jadi dia bergerak ke kanan sebanyak 3 unit dan bergerak ke bawah sebanyak 2 unit. Okey, so akan dapat 3, negatif 2. Okey, kita tengok contoh 6. Tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Okey, dia suruh cari vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Okey, macam mana kita nak cari vektor translasi? Okey. Jika awak nampak di sini pergerakannya daripada O ke P. Jadi, apa yang awak perlu buat? Bina satu segitiga daripada
ke paksi X. Okey. P ke paksi X dan begini. Okey. Jadi, awak boleh kira kat sini akan bergerak ke kanan dahulu ataupun ke kiri. Kemudian baru kita bergerak ke atas ataupun ke bawah. Okey, ikutkan rajah ini dia akan bergerak ke kanan sebanyak 1, 2, 3. Positif 3 sebab dia bergerak ke kanan. Okey, seterusnya dia bergerak ke atas sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, jadi macam mana kita nak tulis? Kurungan 3, dia bergerak ke kanan 3 dan dia bergerak ke atas 3 juga. 3 unit. Jadi, ini adalah vektor translasi. Okey, B. Sama juga, kita bentukkan satu segitiga OP. Jadi, kita akan bentukkan satu segitiga. Okey. Kita tentukan kiri ke kanan ataupun yang pertama kita tentukan kiri ke kanan. Okey, dia bergerak ke kiri. Berapa kali? 1, 2, 3. Okey, jadi bila dia bergerak ke kiri, dia akan jadi negatif 3. Okey, seterusnya dia bergerak ke atas 1, 2, 3. Jadi positif 3. Vektor translasinya adalah negatif 3, 3. Dia akan bergerak ke kiri dan ke atas. Okey, C. Macam mana nak buat C? Sama juga, kita bentukkan satu segitiga. Okey, dia mesti dekat paksi X, okey? Okey, satu segitiga. Okey, dan kita boleh gerakkan ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi ni kita gerak ke kanan. 1, 2, 3. Positif 3. Seterusnya, dia bergerak ke bawah. 1, 2, 3. Jadi, bila dia bergerak ke bawah, nombornya mesti negatif. Negatif 3. Jadi, vektor translasinya adalah 3, negatif 3. Okey, kita tengok contoh 7. Tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, macam mana kita nak tentukan translasi? Okey, yang pertama sekali kita decide kita nak buat daripada titik mana ke titik mana. Okey, kalau vektor dia mesti bergerak daripada image ke daripada objek ke image. Kalau gambar rajah ni, okey, Q adalah objek dan Q prime adalah image. Okey, jadi kita ambil satu titik di sini. Okey, cikgu akan gerakkan begini. Okey, jadi vektor dia akan bergerak seperti itu. Okey, jadi macam mana kita nak tahu translasi dia? Bentukkan satu segitiga. Okey, bentukkan satu segitiga seperti ini. Okey, seterusnya kita cari pergerakan ke kanan ataupun ke kiri yang pertama sekali. Okey, dia akan bergerak ke kiri. 1, 2, 3. Jadi bila dia bergerak ke kiri, dia jadi negatif 3. Seterusnya dia akan bergerak ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan bergerak 4 unit ke atas. Positif 4. Okey, macam mana kita nak tulis? Negatif 3, 4. Okey, ini adalah translasi bagi rajah A. Okey, seterusnya kita tengok B.
Okey, tentukan mana objek, mana image. Jadi P adalah objek dan P prime adalah image. Kita ambil satu garis. Okey, kita buat vektor daripada titik ni ke titik ni. Okey. Jadi pergerakannya seperti ini. Okey, segitiga, kita bina segitiga mestilah dipaksi X. Okey, sebegini. Okey, seterusnya kita tengok pergerakan kiri ke kanan ataupun bawah ke atas. Okey, ni dia bergerak daripada titik ni dia bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4. Bila dia bergerak ke kiri dia jadi negatif 4. Okey, seterusnya dia bergerak ke bawah. 1, 2, 3. Negatif 3. Jadi, translasinya adalah negatif 4, negatif 3. Okey, C. C sama kita akan buat, kita kena pasti dulu mana satu objek, mana satu image. R adalah objek, R prime adalah image. Okey, bila awak tengok di sini, translasinya hanya satu, iaitu dia akan bergerak ke bawah. Okey, daripada objek R ke image R prime. Okey, kita ambil titik sini. Dia akan sama dengan titik sini. Okey, jadi dia akan bergerak berapa? 1, 2, 3. Jadi, dia bergerak ke bawah negatif 3. Okey, so jawapan dia kosong negatif 3. Okey. Jadi kesimpulannya, translasi image bagi suatu objek dalam suatu translasi akan sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan orientasi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga perkongsian yang cikgu bagi ini boleh membantu awak memahami subtopik translasi. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.